استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sambungan kita pada malam ini masih lagi di dalam dengan menggunakan kitab Munyatul Musalli idaman orang yang salat. Kitab Munyatul Musalli idaman orang yang salat. Dan dalam bab amalan sunat dalam sembahyang telah kita bicarakan sunat ab'ad dan seterusnya sambungan sunat hay'ah. Sunat hay'ah pada malam ini kita akan sambung pada yang ketiga. Sunat hay'ah banyak. Sunat hay'ah ni banyak. Berdasarkan daripada dalam kitab ini ada lebih kurang ada 23 ada dalam 23 sunat hay'ah.
Tuan-tuan yang muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini sambungan kita pada perkara yang ketiga daripada sunat hay'ah. Suka saya ulangi, sunat hay'ah yang pertama ialah hendaklah diangkatkan dua tangannya serta permulaan takbir tahrimnya. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram yang pertama itu ialah sunat hay'ah. Apa dia sunat hay'ah? Yakni kalau kita tertinggal ataupun kita tinggal sunat hay'ah, maka tidak disunatkan. Maka tidak disunatkan sujud sahwi. Itu sunat hay'ah. Perbezaan dengan sunat ab'ad. Sunat ab'ad, kalau kita tertinggal ataupun terlupa misalnya, maka kita dituntut untuk ditampalkan ataupun kita kena cover dia, kita kena tampung perkara yang kita tinggal, iaitu sunat ab'ad. Apa dia? Apakah sunat ab'ad? Sunat ab'ad ni ada 8 perkara. Yang pertama tasyahud awal, dan yang keduanya ialah duduk pada tasyahud. Yang ketiga membaca qunut, dan yang keempat berdiri baginya ketika membaca qunut, dan kelima membaca selawat atas Nabi SAW. Kemudian daripada bacaan tasyahud, dan yang keenam selawat atasnya, kemudian atas Nabi, kemudian daripada qunut, dan ketujuhnya selawat atas ali, yakni dalam selawat itu ahli sayyidina Muhammad, ahli kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada tasyahud akhir, dan ke-8nya selawat atas ahli keluarga, kemudian daripada qunut. Ke-8 perkara itu ialah sunat ab'ad. Apa beza sunat ab'ad dengan sunat hay'ah? Sunat ab'ad, jika kita tertinggal, maka disunatkan kita menampungkan dengan sujud sahwi. Pada bila tu? Pada akhir sembahyang, sebelum daripada memberi salam. Selepas daripada kita selesai membaca tasyahud, maka sebelum kita memberi salam, kita sujud sahwi. Sebanyak 2 kali. 2 sujud. Baik. Beza dengan sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni, dia tidak disunatkan. Kalau kita terlupa ataupun kita tertinggal, dia tidak disunatkan untuk kita menampung ia. Maknanya, tak perlu kita nak melakukan sunat sujud sahwi. Itu sunat hay'ah. Berbeza dengan sunat ab'ad. Baik. Sambungan daripada sunat hay'ah itu, daripada yang pertama iaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Tak angkat tangan pun sah tak sembahyang? Sah. Kerana mengangkat tangan pada takbiratul ihram atau mengangkat tangan pada disertakan dengan takbiratul ihram itu, perbuatan mengangkat tangan itu ialah sunat hay'ah. Apakah sunat hay'ah? Sunat yang tidak dituntut dengan sujud sahwi. Faham gitu. Kemudian yang kedua daripada sunat hay'ah itu, iaitulah membaca doa iftitah. Doa iftitah juga termasuk dalam sunat hay'ah. Dan yang ketiganya, ini saya ulang yang kita baca bulan yang lalu. Maknanya itu 2 perkara.
Kemudian sambungan kita pada malam ni iaitu sunat hai'ah yang ketiga, yakni membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bila baca tu? Sebelum daripada membaca Fatihah. Sebelum membaca Fatihah. Tapi sekiranya kalaulah kita ni sebagai makmum yang masbuk, yang lambat, kita datang tu imam dah semayang dah. Imam dah angkat takbir dah. Imam dah selesai baca Fatihah. Tunggu lagi imam membaca surah. Maka wajib kita terus membaca Fatihah. Jangan lagi kita baca a'udzubillah. Kalau kita baca juga hukumnya haram. Kenapa? Kerana kita dah masbuk. Kerana kita jadi makmum yang lambat. Makmum yang kemudian, makmum yang dah tertinggal belakang dah. Maka kita kena segerakan yang rukun. Kita kena baca secepatnya yang rukun. Iaitu kita selepas daripada takbiratul ihram, maka teruslah kita baca bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, yakni rukun baca Fatihah. Faham tu? Maknanya a'udzubillah ni hanya sunat hai'ah. Kalau kita makmum yang lambat, maka kita kena baca bismillah terus. Jangan lagi baca a'udzubillah. Baik. Yang ketiga sunat hai'ah ini ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada tiap-tiap rakaat. Pada tiap-tiap rakaat itu kita disunatkan membacanya. Kalau tak baca tak apa tak? Tak apa juga. Kena sujud sahwi juga? Tak disuruh, tak dituntut ataupun tak disuruh untuk membaca, tak disuruh ataupun tak dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa? Kerana ia sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni apa beza dengan ab'ad? Ab'ad kena ganti, kena tampung ataupun ditampalkan dengan sujud sahwi. Adapun sunat hai'ah tak kena tampung, tak kena tampal dengan sujud sahwi. Itu bezanya. Walaupun demikian, seperti mana yang saya sebutkan dulu, walaupun sunat hai'ah ini sunat yang tak dituntut untuk melakukan sujud sahwi, makna kata kalau tak baca pun tak mengapa. Maknanya kalau tak baca pun tak apa, sembahyang sah juga. Tapi dari segi pahala-pahala sunat yang ada dalam sembahyang tu kita tak dapat. Bukan kurang, tak dapat. Makna kata dalam sembahyang ni selain daripada rukun, perkara yang wajib, ada juga di dalamnya perkara-perkara yang sunat. Maka yang sunat-sunat inilah yang akan memberi kesempurnaan di dalam perbuatan sembahyang kita. Walaupun sunat hai'ah. Dengan sunat hai'ah ni lah dia akan menyempurnakan, akan mencantikkan lagi perbuatan sembahyang kita. Dan yang keempatnya sunat hai'ah dan setengah daripada sunat hai'ah tu, iaitulah mengucap amin. Bila tu? Kemudian daripada selesai membaca Fatihah. Selepas daripada kita baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maknanya amin itu juga sunat hai'ah. Yakni dinyaringkan pada sembahyang yang dinyaringkan Fatihahnya dan disirkan, diperlahankan pada sembahyang yang disir. Amin. Kuat, nyaring. Pada sembahyang apa? Sembahyang yang kita baca kuat. Sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh. Itu dia panggil bacaan yang nyaring. Maka kita pun amin. Jangan pula kita sembahyang
sembahyang maghrib, Isya, subuh, kan? Kita baca perlahan. Boleh tak? Boleh, sah juga sembahyang. Maka cuma tak dapat pahala kelebihan sunat waktu-waktu sembahyang tadilah. Kita baca perlahan dengan sir pada sembahyang maghrib. Tiba-tiba sampai pada amin, kita nyaring. Oh, jadi pelik lah itu. Maknanya kalau kita dah baca perlahan tu, tak perlulah kita nak kuat nyaring amin tu. Maka kita perlahan je lah. Sebab apa? Sebab dah baca Fatihah tadi pun tak bunyi. Perlahan ya, sir. Baik. Maknanya jangan buat benda yang pelik. Pelik daripada sunnah, daripada apa yang disuruh, apa yang digalakkan ataupun menjadi sunnah Nabi SAW. Baik. Perkataan ataupun ucapan amin ni ada dalil tak? Ada nas tak? Kita baca amin ni ke saja seronok suka-suka nak bagi semangat pada imam. Nah, kena imam pula baca macam Syekh Sudais. Imam baca sedap-sedap. Kita pun nak bagi seronoknya imam tu, kita pun amin ibarat macam orang tepuk tangan. Tak. Jangan kita i'tiqad begitu. Jangan kita niat begitu. Kerana salah. Kerana apa? Kerana perkataan pada amin ini ada dalilnya. Ada nasnya. Ada hadisnya. Baik. Dalam kitab Tahqiq Al-Wafi ala Munyatul Musalli ini dituliskan bahawa mengucap amin itu disunatkannya. Mengucapkan amin ni adalah perkara sunat. Termasuk dalam sunat apa? Sunat hai'ah. Disunatkannya sunat amin pada selesai membaca surah Fatihah, disunatkannya pada mazhab Hanafi dan Maliki dengan perlahan. Mazhab Hanafi dan Maliki sunat baca perlahan. Amin tu. Adapun dan pada mazhab Syafi'i dan Hanbali dengan perlahan pada solat yang perlahan. Khilaf pada mazhab Syafi'i dan juga Hanbali, perlahankan amin itu pada bacaan sembahyang yang perlahan dan dengan dinyaringkan pada solat yang dinyaringkan bacaannya. Bacaan solat sembahyang maghrib, Isya, subuh nyaring, maka nyaringkanlah amin itu. Itu pada mazhab Syafi'i dan juga Hanbali. Adapun Hanafi dan juga Maliki, maka ianya disunatkan dengan perlahan. Itu khilaf. Maka kita ambil lah kita di sini pada suasana ataupun dia panggil bi'ah kita di Malaysia ni, ataupun boleh katakan seluruh negara lah. Kebanyakan kita tengok diaminkan. Bila imam selesai baca Fatihah, maka makmum pun amin ramai-ramai, secara ramai-ramai dan dengan nyaring pada sembahyang yang dibacakan dengan nyaring. Baik. Apakah selain daripada kita kata mazhab pada sisi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, iaitulah dalil disunatkan mengucap amin itu seperti berikut daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin. Baik. Hatta yasma'a man yalihi minas saffil awal. Maksudnya maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu Nabi mengucapkan qala Nabi amin. Maknanya perkataan amin, walaupun amin itu sunat hai'ah, tetapi ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang disebutkan di dalam hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tengok, maknanya terdapat di dalam hadis. Bukan perkataan amin itu bukan saja-saja, bukan suka-suka, tidak. Ini satu perkara sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yasma'a man yalihi min as-safil awal. Sehinggalah mendengar mereka di belakangnya. Maknanya bila Nabi sebut amin itu, sehingga makmum di belakang daripada saf pertama tu dengar, semua pakat dengar. Dengar bahawa Nabi sebut amin. Hadis ini riwayat Abi Daud dalam kitab Salah. Baik. Maknanya ada hadis yang menyatakan tentang amin. Dan ada lagi hadis-hadis yang lain. Baik. Faham tak? Jadi yang keempatnya mengucap amin. Itu juga termasuk dalam sunat hai'ah. Yang kelima daripada sunat hai'ah tu, dan sunat makmum mengucap amin bacaan imamnya bersama-sama dengan ucap imamnya. Sunat yang kelima ni, sunat makmum mengucap amin, bacaan amin tu bersama-sama dengan ucapan imamnya. Jangan duk berebut, imam belum lagi amin, kita dah amin dah. Tak termasuk dalam sunat. Yang nak sunatnya, yang nak jadi pahala sunatnya, kita amin tadi sama bersama-sama dengan imam. Tu. Sebab tu kita sebagai makmum, kita kena cermat. Kita jangan gopoh. Banyak di hari ini makmum, dia laju pada imam. Banyak di hari ini makmum dia gopoh. Gopoh nak pergi ke mana kita pun tak tahu. Kan? Dia gopoh lebih pada imam sedangkan dia makmum. Nampak? Dia niat tadi saja aku sembahyang fardu Isya ikut imam. Tiba-tiba bila masuk dalam sembahyang dia tak ikut imam, dia ikut kepala dia. Imam tak terus rukuk lagi, dia rukuk dulu. Imam tak sujud lagi, dia sujud dulu. Ni banyak dalam jemaah kita ni, masyarakat kita. Maka yang ni kita nak kena perbetulkan. Nak betulkan dengan ilmu, dengan mempelajari, dengan muzakarah, dengan adanya ilmu. Baru kita reti, baru kita faham. Barulah ada adab kita dalam sembahyang. Jadi sembahyang kita tu tak jadi gopoh. Sembahyang kita tu sentiasa cermat, cantik, dengan penuh adab. Begitulah juga pada perkataan ucapan amin tu disunatkan. Dan sunat makmum mengucap amin tu bacaan imamnya bersama-sama dengan ucapan imamnya. Baik. Dalilnya pada mengucap amin beserta dengan bersama-sama dengan imam. Dalilnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Malik. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Tengok.
Maksudnya apabila mengucap amin oleh imam. Idza ammana al-imam. Idza ammana al-imam. Apabila diucapkan amin oleh imam, fa aminu. Apabila imam ucap amin. Apabila diucapkan amin oleh imam, fa'aminu, maka hendaklah kamu mengucapkan amin. Itu dalilnya. Ada hadis. Sebab tu kita kata tadi, jangan kita gopoh. Jangan kita lawan imam. Imam belum lagi baca, imam belum sebut amin, kita amin dulu. Maka tak termasuk dalam hadis ni. Tak jadi sunat. Tak menjadi sunnah. Kenapa? Kerana hadis di sini, Nabi kata, Iza ammanal iman. Iza ammanal imam. Kerana Nabi kata, apabila imam baca amin. Apabila mengucap amin oleh imam. Ini hadis Nabi. Idza amana al-imam, apabila mengucap amin oleh siapa? Oleh imam. Fa'ammanu. Fa'amminu. Maka hendaklah, Nabi kata, maka hendaklah kamu mengucapkan amin. Setelah bila tu? Apabila imam sebut amin. Kenapa? فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ. Karena bahwasanya mereka yang muwafaqah aminnya serta amin malaikat. Karena Nabi kata, فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ ta'minuhu ta'minal malaikah. Orang yang mengucapkan amin ketika mana imam sebut amin, makmum pun sebut sama dengan imam, amin. Karenanya kata Nabi, muwafaqah itu. Muwafaqah, berserta, bersama-sama aminnya itu dengan serta amin para malaikat. Tu. Maknanya orang yang duduk dalam sembahyang ni tuan-puan, dia bukan duduk dalam lara. Tak. Jadi kita reti, kita faham sini. Kita duduk dalam sembahyang ni sebenarnya kita duduk di dalam naungan para malaikat. Sebab tu orang yang duduk dalam sembahyang ni, orang yang sentiasa mendapat rahmat, keselamatan. Bukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan di sisi para malaikat. Malaikat ada bersama dengan orang sembahyang. Nampak? Maknanya kita duduk dalam sembahyang ni tuan-tuan, sebenarnya kita duduk dengan para malaikat. Sebab tu rumah tangga yang tidak ada sembahyang, maka tidak adalah rahmat di sisi Allah. Tidak ada rahmat Allah. Orang yang berumah tangga, orang yang duduk dalam rumah tangga, tak kiralah orang yang duduk di mana-mana pun, kalau dia tak sembahyang, maka sebenarnya dia sedang duduk di dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Maka tuan-tuan, kita nak dapat barakah dalam hidup kita, mestilah kita menunaikan, mendirikan sembahyang. Kenapa? Kerana dalam setiap pergerakan dalam sembahyang kita itu sebenarnya kita sedang berada di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat. Sebab tu bila kita kata amin, sebenarnya Nabi kata kamu bersama-sama, kata amin tadi ni bersama dengan para malaikat. Walaupun kita sembahyang seorang diri, tu belum cerita sembahyang berjemaah. Ni baru cerita sembahyang, tak cerita sembahyang jemaah lagi. Maknanya kita sembahyang seorang diri pun kita sedang duduk di dalam rahmat Allah. Moga-moga dalam rahmat Allah ini rumah tangga kita bahagia. Murah rezeki, hidup kita bahagia, selamat dunia akhirat. Bila kita duduk dalam sembahyang ni, mudah-mudahan sepanjang perjalanan hidup kita,
Sama ada perjalanan di darat kita, di lautan kita, di udara kita, perjalanan kehidupan fizikal kita, perjalanan kehidupan spiritual rohani kita, perjalanan kehidupan dari segi fikrah kita, dari segi jiwa kita, dari segi apa juga. Semuanya di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita orang yang memelihara sembahyang. Ini kelebihan. Jadi tuan-puan, ini semua ada dalilnya di dalam hadis. Maka mungkin yang sebelum ini kita tertanya-tanya, adakah amin itu hanya sekadar budaya? Ataupun amin ni aku pun tak tahu, aku tengok mereka duk amin, aku pun amin jugalah. Tak pun kita kata dah kami daripada kanak-kanak dulu, kecil-kecil dulu tengok mereka amin. Kita pun pakai amin juga. Sedangkan tuan-puan, bila kita mengaji, bila kita berkuliah, bila kita bermuzakarah, malam ni kita dengar, Masya Allah, rupa-rupanya perkataan amin itu walaupun ianya sunat hai'ah. Tengok. Hikmah sunat aba'ad dan sunat hai'ah. Sebab tu saya sebut bulan yang lalu, walaupun ianya hanya sunat hai'ah, jangan kita ambil mudah. Jangan kita tinggal. Sebolehnya kita buat. Jangan tinggal. Walaupun dah hai'ah, walaupun sunat ni kalau kita tak buat pun tak apa, bahkan tak kena sujud sahwi. Tetapi jangan kita tinggal. Sebolehnya. Kenapa? Kerana ini juga adalah termasuk di dalam sunnah Nabi SAW. Ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis. Bahkan Nabi kata, فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ. Sungguhnya Nabi kata, orang yang mengucap amin itu ialah dia bersama-sama aminnya serta dengan amin para malaikat. Itu. Maknanya kita duduk sembahyang ni sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Duduk para malaikat duduk dalam rumah tangga kita. Barulah rumah tangga kita tu bahagia. Baru bahagia, barulah tenang. Dah, bila tak sembahyang ni kita tak bahagia sebab apa? Malaikat tak duduk rumah kita. Iblis banyak. Jadi bila iblis banyak, mulalah kita nak cari tok bomo. Nak mai muih rumah kita ni halau hantu. Jumpa tok bomo sana, jumpa tok bomo sini, jumpa ustaz sana, jumpa ustaz ni, tolong ustaz. Duk nampak kelibat, duk lari dalam rumah kami ni. Kami duk di dapur pun dia duk ndap, kami masak apa. Nah, duk nampak orang tu duk tengok kami duk masak ni di dapur, nampak dia duk ndap. Kadang-kadang dia duk main dalam rumah, dengar bunyi tu, dengar bunyi ni. Panggil ustaz, panggil tok bomo, mai tolong muih ustaz. Habis 4-5-6 ribu. Habis paling murah pun 4-5-600. Ataupun satu kepala 100 orang, kena 10 orang, tak 1000. Sebenarnya tuan-puan, tak gaduh nak panggil ustaz tok bomo dah. Padan dengan kita aja. Kita sembahyang, kita hidupkan sembahyang. Kita sembahyang dalam rumah tangga kita, insya-Allah selamat rumah tangga kita. Kerana apa? Rumah tangga yang dihiasi dengan sembahyang, dengan zikrullah, dengan Quran, insya-Allah akan sentiasa selamat. Selamat daripada perkara-perkara musibah. InsyaAllah selamat. Akan selamat daripada segala perkara musibah. InsyaAllah. Dan selebihnya, bukan di dalam ilmu kita. Bukan di dalam pengetahuan kita. Kita serah kepada Allah. Serah kepada Allah. Tapi, hakikatnya begitu. Kalau kita jaga pelihara sembahyang, insyaAllah rumah tangga kita, perjalanan hidup kita, semuanya di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu hadis. Nabi kata orang yang bersama aminnya, maka sebenarnya dia berserta dengan amin para malaikat. Kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tu.
diampunkan. Bila dah kita mengucap amin tu sama-sama amin kita tu serta dengan amin para malaikat. Kemudian pula kelebihan amin tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Masya-Allah, diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu akbar. Tu baru rakaat pertama. Bayangkan berapa rakaat tu? 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Maknanya kita ni dalam sembahyang kita itu sentiasa mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang sembahyang ni mukanya berseri-seri bersih sembahyang. Sebab apa sembahyang? Muka dia berseri. Sebab apa berseri? Sebab dah dia tak ada dosa. Nah, ada dosa pun Allah Ta'ala ampunkan dia. Ampun dengan cara melalui dia mengucap amin. Tahu mana? Tu hadis tu. Hak kita baca tadi. Nah, dengan ucapan amin tu, Nabi kata, ghufira lahu. Diampunkan dosa kamu. Diampunkan baginya dosa-dosanya. Ma taqaddama min zambih, dosa-dosa yang lalu. Lebih-lebih lagi lah orang yang banyak sembahyang sunat tengah malam, pagi hari. Masya Allah. Banyak lagi lah. Itu kelebihan orang yang sembahyang. Setiap kali dia tu belum lagi baca doa-doa dalam sembahyang tu. Banyak lagi doa-doa yang berkaitan dengan pengampunan Allah. Itu baru perkataan amin saja. Ini kelebihan amin. Baik, masuk dalam amin ni juga termasuk dalam sunat hai'ah. Baik. Kemudian habis nah. Dan yang keenam ni, keenam sunat hai'ah ni dan sunat berhenti saktah antara Fatihah dan amin. Dan antara amin dan surah. Dan antara surah dengan rukuk. Maknanya ada berhenti seketika dengan qadar subhanallah. Tak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekejap kan. Berhenti sekejap tu. Amin. Berhenti pun janganlah lama sangat. Maknanya dengan sekadar sahaja. Waladdallin. Ambil nafas pula. Amin. Boleh tak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia tak jadi sunat. Tak sunat lah. Tak masuk dalam sunat. Baik. Maknanya yang sunatnya kita berhenti sekejap. Begitulah. Selepas daripada waladdallin, amin pun kena ada jaraknya. Dan antara amin dan surah nak baca surah lain pun ada jarak dia juga. Dan antara surah dengan rukuk pun ada jaraknya juga. Itu sunat hai'ah. Kemudian yang ketujuhnya dan setengah daripada sunat hai'ah. Membaca surah pada imam dan munfarid. Dan munfarid pada 2 rakaat yang pertama. Yakni sembahyang ataupun dan orang yang sembahyang seorang diri. Pada 2 rakaat yang pertama, baca surah selepas Fatihah juga sunat hai'ah. Termasuk dalam sunat hai'ah. Sama ada dia jadi imam ataupun dia sembahyang seorang diri lah. Munfarid. Ataupun sembahyang seorang diri. Bila tu? Pada 2 rakaat yang pertama. Baca surah pada 2 rakaat yang pertama.
Baik. Dipanjangkan pada sembahyang subuh. Sunat hai'ah ni antara sunat dalam sembahyang selepas daripada Fatihah baca surah. Sembahyang subuh sunat panjang, baca surah yang panjang. Tak kira lah nak baca surah apa pun yang panjang. Sunat waktu sembahyang subuh. Tapi kena beringatlah. Macam sekarang ni subuh lewat. Kan, subuh lambat. 6 lebih baru masuk waktu subuh. Dan kita pula nak pergi kerja. Nak siap anak sekolah apa bagai lagi. Jadi siapa-siapa yang jadi imam tu kena tengok semua keadaan tu. Semua keadaan tu kena tengok. Bukan nak mengatakan imam. Cuma nak ingatkan imam. Dia kena tengok suasana keadaan di satu-satu tempat dia. Kalau dia duduk di kawasan perumahan, taman dan sebagainya, maka dia kena ingat anak jemaah dia ni semua orang bekerja. Bila orang bekerja ni jangan duk baca panjang sangatlah. Baca cukup sekadar sahaja. Dah baca panjang pula, buh lagu pula. Dia duk berasa kata makmum puji, padahal makmum duk maki belakang. Imam ni apa dia makan puji. Orang Kedah kata makan puji. Pulun baca sampai panjang-panjang orang nak pergi kerja, nak sekolah apa semua. Dah lah subuh lewat. Sama-sama dengan habis sudah. Bagi salam 6.45. Masya Allah mampu. Lepas tu orang tak pergi dah lah. Pasal apa? Tak boleh pergi dia tak hari kerja. Pasal lambat. Maknanya sebagai imam dia kena cerdik. Imam ni dia kena bijak. Dia kena tengok suasana anak-anak ahli qaryah dia, jemaah dia. Walaupun ianya sunat tadi, tapi kita tengok pada suasana yang lain pula. Baik. Cuma di sini disebutkan sunat baca surah yang panjang ni pada sembahyang subuh. Kalau hari cuti tu tak apalah. Tapi nak baca panjang pun janganlah terlampau. Apa-apa perbuatan amalan pun jangan melampaui. Seperti mana Nabi pesan pada kita, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik amalan, perbuatan ni yang pertengahan. Yang sederhana. Jangan terlampau panjang sangat. Jangan terlampau ringkas pendek sangat. Sederhana. Itu saranan Nabi. Apa pun khairul umur. Kan? Sebaik-baik amalan. Tak kira lah apa benda pun. Awsatuha. Pertengahan. Sederhana. Kalau kita buat benda apa pun dalam keadaan sederhana, kita tak rugi. Orang tak benci. Orang tak marah kita. Dan kita buat benda apa pun tak rugi. Begitu juga dalam soal harta. Dan soal rezeki, kita bersederhana. Jangan melampaui. Jangan tamak. Kadang-kadang, pepatah kata, orang tamak selalu rugi. Kadang-kadang kita tamak. Kita tamak. Yang dunia ni, akhirnya akhirat lepas saja. Dah. Duk tamak dengan pahala dunia, dengan kelebihan dunia. Akhirnya, ganjaran akhirat kita tertinggal sahaja. Nampak? Jadi rugi. Maknanya kita bersederhana. Ambil dunia sikit. Ambil akhirat sikit. Nak bagus lagi ambil akhirat lebih lah. Pasal apa? Akhirat tu kita nak bawa balik pergi sana. Tapi sebaik-baik amalan ni sederhana Nabi kita. Itu yang saranan yang paling tepat. Kalau kata kejar akhirat sampai tak kejar dunia pun tak boleh juga. Makna kata saranan Nabi itu adalah tepat. Yang sederhana. Faham bagi elok. Yang sederhana. Tak kiralah apa benda pun. Yang sederhana. Baik. Kemudian. Dan zuhur kurang sedikit daripada. Dipanjangkan pada sembahyang subuh. Dan zuhur kurang sedikit daripadanya. Maknanya kalau kata zuhur ni pendek sikit. Kurang pendek sikit daripada bacaan subuh tadi.
dan asar dan isyak pertengahan. Sembahyang asar dan juga isyak pertengahan. Dan maghrib yang pendeknya. Kita hari ni jadi terbalik. Nah, terbalik. Maghrib saja pun tutup surah panjang dah. Maghrib baca surah panjang dah kita hari ni. Nah, baca surah panjang dah. Maghrib pun hantam panjang dah. Ala kulli hal, apa pun, kita tengoklah pada suasananya, keadaannya. Tengoklah. Cuma di sini disebut pada musannif, karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, dalam bab sembahyang ni, maknanya dalam bab baca surah ni, subuh panjang. Waktu subuh baca surah panjang. Waktu zuhur kurang sikit daripada waktu subuh. Dan asar dan isya tu baca surah-surah yang panjangnya pada pertengahan. Dan maghrib itu pendek. Pendek ni maknanya ringkas lah. Ila fi Quraisy ka. Nah. Inna a'tainah tu lagi pendek lah. 3 ayat ya. Wal asr pun 3 ayat juga. Iza ja'aka. Nah. Bacalah surah-surah hak kita hafal. Tak usah duk gaduh nak baca surah Quran hak juzuk 5, juzuk 6, juzuk 1 tu. Kalau boleh hafal juzuk 30 pun tuah dah kita ni. Sebab apa kita bukan hafiz. Nah. Kita duk pulun nak baca, nak bagi nampak oi kita ni hafiz. Baca hak surah pendek-pendek sempurna. Mula dengan bismillah, habis dengan surah. Pendek tapi sempurna surah tu. Jangan kita nilai sangat. Kadang-kadang kita ni seronok sangat. Tak tengok mana baik dah. Hak yang afdalnya. Afdalnya kita ambil surah-surah yang bacaan yang sempurnanya. Kalau orang hafiz tu dia lain lah. Sebab orang hafiz ni memang tugas dia dia hafiz Quran. Dia hafaz Quran. Maka buat eloklah dia hafaz Quran. Dia jadi imam. Dia bacalah surah-surah yang panjang. Sebab apa? Kena dengan dia. Sebagai seorang yang hafiz. Yang hafaz penghafaz Al-Quran. Kita yang tak hafaz Quran ni. Kita hafaz surah-surah pendek ni. Kita baca surah pendek cukup lah. Memandai dengan diri kita. Tu. Awak surah-surah pendek tu bukan Quran kah? Surah pendek tu pun Quran juga. Kadang-kadang kita ni salah faham. Salah pada mindset kita tu. Percaturan otak pemikiran kita tu salah. Bila dengar baca surah, dia baca surah tu je, aku pun boleh. Tu kawan tu anak kawan tu pandai tu, boleh baca Quran tu. Dia sembahyang bawa dia hafiz Quran. Dia jadi macam tu pula. Jangan. Baik. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik apa pun pekerjaan kita ni, pertengahan. Baik. Yang sederhana. Tengok pada situasi. Dan pada subuh Jumaat. Ini sunat hai'ah. Sunat pada membaca surah ni. Yang ni yang ketujuh. Dan pada subuh Jumaat. Yang ni alif lam mim sajdah. Baca surah sajdah dan hal ata. Yang ni surah al-insan. Surah sajdah dan hal ata. Baik. Baca panjang. Itu sunat. Perkara sunat juga. Habis. Kemudian yang ke-8-nya. Kemudian yang ke-8-nya dan setengah ke-8 daripada sunat hai'ah. Mengucap takbir intiqalat dan mengangkat tangan padanya. Pada takbir intiqalat tu. Yang 5 iaitu takbir rukuk dan takbir turun kepada sujud.
dan takbir bangkit daripadanya dan takbir sujud. Yang kedua, dan takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam. Dia panggil takbir intiqalat. Apa dia takbir intiqalat ni? Setiap pergerakan kita nak berubah satu rukun ke satu rukun tu, sunat kita baca takbir Allahu Akbar. Bukan angkat tangan tu. Takbir lafaz Allahu Akbar. Itu dia panggil takbir intiqalat. Yang 5. Ada 5 dia kata. Baik. Ulang. Iaitu takbir pada rukuk. Kan. Daripada berdiri nak rukuk. Allahu Akbar. Kan. Lepas tu bangun pada rukuk tu takbir juga kah? Tak. Kita kata Sami Allahu liman hamidah. Kan. Rabbana lakal hamd. Dan yang kedua, takbir pada turun nak sujud. I'tidal. Daripada rukuk nak turun sujud. Allahu Akbar. 2. Dan yang ketiga, takbir bangun ataupun bangkit daripada sujud. Allahu Akbar. Yang keempat, takbir sujud yang kedua. Allahu Akbar. Dan yang kelima, takbir bangun ataupun bangkit daripada sujud kepada qiyam. Itu semuanya 5. Dia panggil takbir intiqalat. Pada pergerakan tu. Semua perbuatan ni ada hadisnya. Kerana ini semua adalah perbuatan Nabi SAW. Apa sahaja perbuatan dan semayang kita ni semuanya ada dalilnya, ada hadisnya. Kerana apa? Kerana ini semua adalah sunnah Nabi. Sebab tu Nabi pesan pada kita. Nabi pesan pada sahabat. Nabi kata, sembahyanglah kamu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Kita nak tengok mana Nabi, kita tak ada dengan Nabi. Kita tak sempat dengan Nabi, betul tak? Sedangkan Nabi kata, sallu, sembahyanglah kamu kama ra'aitumuni. Seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Kita nak tengok mana? Nak tengok Nabi sembahyang, kita tak nampak sebab kita tak sempat, kita bukan sezaman dengan Nabi, tak. Maka kita tengok pada hadis-hadis. Hadis ni adalah peninggalan Nabi. Dalil bagi kita. Baik. Dalil disunatkan takbir intiqalat ialah seperti berikut hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin. Tengok. Maksudnya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin. Aku tengok Nabi SAW bertakbir pada setiap kali turun dan bangun. Berdiri dan duduknya. Aku tengok Nabi pada ketika Nabi sembahyang tu, Nabi bertakbir pada setiap Nabi turun dan bangun dan berdiri dan duduknya. Duduk Nabi SAW. Maknanya,
semua perbuatan ini ada terdapat di dalam hadis ajaran. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ajaran Nabi mengajar kepada kita bertepatan dengan Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Di hari ini kita belajar, kita mengaji, kita bermuzakarah. Maka kita jumpalah hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara sunnah, perkara-perkara sunat di dalam sembahyang yang seperti mana dilakukan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikut walaupun kita kata sunat hai'ah. Baik. Kejap ya noh. Tuan-puan yang dengar ni rasa lama saya baca ni rasa sat ni. 9 lebih dah. Satu lagi betul kita berhenti. Satu lagi. Yang ke-9 daripada sunat hai'ah, dan sunat mengangkatkan kedua tangannya seperti takbiratul ihram. Sunat angkat dua tangan. Tak kala hendak rukuk dan tak kala bangkit daripada rukuk. Ada tempat-tempat juga nak angkat tangan rukuk, nak angkat tangan ni pun. Ada tempat-tempat juga. Tempat mana? Pada tempat hendak rukuk dan tak kala bangkit ataupun nak bangun daripada rukuk. Nak rukuk, sunat angkat tangan. Selepas pada rukuk pun sunat angkat tangan. Kepada angkat tangan tu, tak kala bangkit daripada rukuk kepada i'tidal. Permulaan angkat keduanya bersama-sama dengan angkat kepalanya. Yang ni pun nak kena terang bagi faham juga. Nah, baik. Ketika mana nak angkat tangan tu? Ketika mana nak angkat tangan takbir waktu kita nak turun rukuk dengan nak bangun pada rukuk ni? Sebab kebanyakan kita angkat tangan dulu baru turun rukuk. Bangun daripada ataupun bangkit bangun daripada rukuk dulu baru angkat tangan. Tu kebanyakan. Kebanyakan dia angkat tangan dulu baru dia turun, dan dia bangun daripada rukuk tu, dia bangun dulu baru dia angkat. Hak mana betul? Hak mana tepatnya? Hak mana sunatnya? Yang tepatnya, yang sunatnya ialah beserta. Maknanya beserta kita nak rukuk tu kita angkat tangan Allahu Akbar. Beserta dengan kita nak rukuk, dan ketika bangun daripada rukuk tu Sami Allah, Sami Allah. Nampak? Dia naik beserta dengan tangan Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu jangan duk hayun lah. Setengah tu dia pasien hayun. Serupa dengan teluk jam, loceng teluk jam hak lama. Kan? Jam hak dalam almari masjid lama-lama dulu dia ada teluk di bawah duk hayun tangan tu. Dia punya hayun gawang sampai 44 kali. Tu duk hayun lah. Berhenti diam situ. Faham tu? Itu sunat. Nah. Ini pun ada hadis juga. Ada hadis juga pada mengangkat tangan ni pun ada dalilnya juga. Nah, hadis ni panjang sikit. Apa insya-Allah kita akan sambung pada bulan yang akan datang insya-Allah nah. Hadis ni agak panjang sikit. Panjang. Tapi makna kata setiap perbuatan, setiap perlakuan sembahyang kita tu walaupun sunat hai'ah, semuanya ada dalilnya. Semua ada dalil. Bukan kata reka-reka saja-saja kita buat seronok-seronok. Tak. Semua ada dalil. Mudah-mudahan kita mengaji malam ni, kuliah kita pada malam ni, mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala,
dan kita ni sentiasa dalam pengampunan, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ni Allah Taala ampun segala dosa kita, kesalahan, kesilapan kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari malam ni ilmu yang memberi manfaat kepada kita, bahkan memberi syafaat ketika mana kita di alam barzah di akhirat sana, jadi bekalan pada kita. Kerana Nabi kata terputuslah amalan anak Adam ni melainkan 3 perkara. Melainkan 3 perkara tu salah satunya ialah ilmu yang bermanfaat. Kita mengaji, kita dapat ilmu malam ni, maka mudah-mudahan dengan ilmu tu kita dapat menunaikan sembahyang kita dengan sempurna, dengan baik dan mengikut seperti mana sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, insya-Allah ianya memberi tambahan ilmu kepada kita, membetulkan segala kesilapan, kesalahan kita yang lalu, mengelokkan, mencantikkan, menyempurnakan sembahyang kita yang akan datang, daripada kekurangan yang lalu. Mudah-mudahan sembahyang kita itu memberi kesan yang lebih baik, lebih mendalam kepada kita, sehingga sampai kepada roh kita, pada hati kita. Barulah kita sampai pada kemanisan dalam solat, kemanisan kita dalam sembahyang. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan daripada majlis pada malam ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tangguh majlis kita dengan doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah terima kasih semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Wallahu a'lam.